Hai nakama-nakama One Piece semua, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimi Skoverto is in the house. So sebagaimana yang korang tahu, aku dah pun ikut nasihat korang untuk collaborate dengan ML Studio. Saya akan beri 25%. And as you guys know juga, aku dah pun dapat Google Pin untuk mengesahkan payment aku dari YouTube. Kaya. So, what does this mean to me? Well, it means a lot sebab lepas ni aku dah boleh buat duit dari benda yang aku minat, which is editing and speaking. But what does this mean to you? It means after this, aku akan buat giveaway as a token of appreciation to you guys. Oh my God! Wow! Yes, because you have been an amazing nakama. And thank you juga kepada korang yang support channel wife aku. Baru-baru ni dia ada discuss pasal Special Science Group SSG. Korang boleh check it out lepas ni sebab link dia aku tinggal kat bawah. Yes, I know, spoiler chapter 984 dah keluar dan sekarang tengah hangat diperbincangkan oleh teman-teman kita daripada negara jiran and other country as well. Pasal Alti, pasal Page 1, pasal Yamato, jantina dia. Oops, terspoiler pula. Tak sangka pula Yamato adalah seorang. Terkejut gila aku bila aku tahu yang Yamato adalah seorang. Frust gila aku bila aku tahu Yamato adalah seorang. Panggil yang mati je lah lepas ni. So I decide to let loose sikit hari ni and we talk about that bila chapter dia dah keluar, okay? For today, we're gonna talk about Poneglyph. But before that, kepada korang yang baru sampai ke channel ini, lepas korang tengok video aku kat ML Studio, comment sikit please. I just wanna know. And I hope you guys can subscribe and press the bell notification button so that korang tak terlepas video-video dari aku. I'm aiming for 100k subscriber menjelang 2021. Ayo jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Stay with me guys. Ikuzo! Yarodamo! We start hari ini dalam seleksi S and F. Aku nak share dengan korang satu YouTuber ni bernama Daniel Zakaria Studios. Channel dia masih baru dalam platform YouTube ni and hoping for my support and your support. Sebab he is one of nakama kita. Sebelum ni, about 1 month ago, video dia achieve 1000 viewers dengan konten dia pasal reviewing a Proton Saga. So, peminat-peminat kereta, peminat-peminat Proton, peminat-peminat Saga, ayo kita support Daniel Zakaria Studio. Support nakama first kerana dirimu begitu berharga suddenly. Link channel dia aku tinggalkan kat bawah. Poneglyph. Poneglyph adalah prasasti dalam bahasa Indonesia atau batu bersurat dalam bahasa Melayu dengan terpahat catatan sejarah padanya dalam tulisan kuno. Poneglyph ini berteraburan di pulau-pulau dalam dunia One Piece. Dalam manga chapter 398 muka surat 4, Nico Robin diisytiharkan sebagai sasaran high priority oleh world government oleh kerana dia adalah satu-satunya manusia yang berupaya membaca tulisan kuno yang terdapat pada batu Poneglyph. Selain daripada Nico Robin, Charlotte Pudding juga mempunyai peluang yang tinggi untuk membaca Poneglyph kerana dia berketurunan puak tiga mata yang mampu membaca Poneglyph dan mendengar voice of all things. Dalam chapter 853, muka surat 3 dan 4, kita dapat melihat yang Big Mom menceritakan tentang kemampuan Charlotte Pudding. Tapi disebabkan dia adalah kacukan antara bangsa manusia dan bangsa manusia tiga mata, dia masih lagi gagal mengaktifkan keupayaan sebenarnya. Dalam SBS Question Corner volume number 82, seorang peminat bertanya Oda tentang hobi kesemua World Generation dan Oda telah menyenaraikan kesemua hobi daripada World Generation dan dalam senarai tersebut Oda menyatakan hobi Blackbeard adalah historical research. Manakala dalam SBS Question Corner volume 88 pula, ketika peminat bertanya sekiranya World Generation bekerja dalam dunia sebenar, apakah pekerjaan mereka? Oda telah menyenaraikan keseluruhan pekerjaan World Generation dan telah mengaitkan Young Blackbeard sebagai arkeologis. Setelah pernyataan Oda tersebut, maka tumbuhlah teori demi teori ibarat cendawan yang tumbuh setelah turunnya hujan menyatakan bahawa Blackbeard juga mampu untuk membaca Poneglyph, tapi sampai sekarang masih belum ada kesahihannya lagi.
Glyph pertama kali diperkenalkan dalam chapter 202 muka surat 18 apabila Nico Robin menemukan sebuah poneglyph di dalam sebuah ruangan rahsia dalam sebuah tempel di Alabasta. Batu poneglyph ini telah diwujudkan oleh keluarga Kozuki. Buktinya adalah dalam chapter 818 muka surat 13, Nekomamushi yang mendedahkan bahawa yang Kozuki clan lah yang bertanggungjawab in creating the poneglyph. Poneglyph adalah sebuah batu bersurat yang berukuran besar dan berbentuk kubik dan diperbuat daripada indestructible stone. Dalam chapter 365 muka surat 7, Profesor Clover menyatakan yang poneglyph tersebut diperbuat daripada sejenis batu yang tak dapat dimusnahkan adalah kerana klan yang bertanggungjawab mengukir batu tersebut tak nak mesej yang dorang nak sampaikan dimusnahkan. So, aku rasa Oda dapat inspirasi untuk menggunakan poneglyph ini di dalam siri One Piece adalah ilham dari sejarah Mesir. First, sebab sebutan belakang dia bunyi glyph, which is sama dengan hieroglyph, iaitu catatan kuno Mesir yang juga menggunakan tulisan kuno. Kedua adalah disebabkan Oda memperkenalkan kita pertama kali pasal poneglyph ini adalah di Alabasta, which is sebuah negara yang berpasir sama macam negara Mesir. Alright, secara keseluruhannya poneglyph ini terbahagi kepada tiga. Historical poneglyph, instructional poneglyph dan road poneglyph. Historical poneglyph mengandungi maklumat tentang ancient history dan mesej yang ditulis oleh orang yang terdahulu. Instructional poneglyph mengandungi instruction dan clue tentang lokasi historical poneglyph. Manakala road poneglyph mengandungi maklumat untuk mencapai ke Pulau Laugh-Tale, iaitu pulau yang dipercayai terletaknya harta One Piece. Tetapi seseorang perlu mengumpulkan keempat-empat road poneglyph tersebut. Instructional poneglyph dan historical poneglyph berwarna biru gelap, manakala road poneglyph berwarna merah gelap. Menurut Tamago, dalam chapter 846 muka surat 14, terdapat sekurang-kurangnya 30 poneglyph dalam dunia One Piece. Jap. Intro tak play lagi kan? Play intronya dulu. Ku kenali kesucianmu, aneka jenis barangan bermutu. Zaitun untuk anda sekeluarga, Zaitun jenamanya. Setiap historical poneglyph menceritakan sejarah yang lampau. Sejarah-sejarah tersebut termasuklah 3 senjata kuno dengan kekuatan pemusnah yang dahsyat, iaitu Pluton, Poseidon dan Uranus. Dari sudut pandangan world government, poneglyph kononnya berbahaya kerana di dalamnya tersembunyi maklumat berkenaan senjata tersebut. Padahal sebenarnya mereka cuba untuk menyembunyikan sejarah tentang the ancient kingdom yang sebenarnya jauh lebih berbahaya daripada 3 senjata tersebut. Manakala road poneglyph dicari oleh beberapa pihak bagi menjejaki Pulau Laugh-Tale dan discover One Piece, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Goldie Roger, Kaido, Big Mom, Monkey D. Luffy dan ramai lagi lanun-lanun yang lain. Selain daripada historical, instructional dan road poneglyph, ada satu lagi poneglyph yang bernama Rio poneglyph. Rio poneglyph bermaksud the true history atau the true text of history. Menurut Nico Robin, Rio poneglyph adalah seluruh mesej yang berada di dalam poneglyph yang berada di Grand Line. Ia dikatakan mengandungi the true history of the world, termasuklah the Void Century. Seperti mana yang kita dapat lihat dalam muka surat 218 muka surat 4, apabila Robin bagi tahu yang dia sedang mencari the true history selama ini, iaitu Rio poneglyph. Adalah poneglyph-poneglyph yang telah pun didedahkan kepada kita sehingga ke hari ini. Di Ohara ada sebuah historical poneglyph yang menceritakan tentang Void Century dan Ancient Kingdom yang boleh dirujuk dalam chapter 392 muka surat 4. Di Alubarna Alabasta ada historical poneglyph yang menceritakan maklumat tentang lokasi senjata Pluton. Menurut Robin dalam chapter 218 muka surat 3. Menurut Nefertari Cobra, keluarganya dan seluruh zuriat Nefertari melindungi poneglyph tersebut berkurun-kurun lamanya. Di Sea Forest di Ryugu Kingdom of Fishman Island ada satu poneglyph yang agak berbeza dari poneglyph yang lain kerana bukannya catatan sejarah yang ditulis, tetapi sebuah surat permohonan maaf dari seseorang yang bernama Rorojoro. yang bernama Joy Boy yang ditulis kepada penduduk Fishman Island. Di Golden Belfry of Shandora terdapat historical poneglyph yang menceritakan maklumat tentang lokasi senjata Poseidon seperti mana yang terdapat dalam chapter 301 muka surat 11. Di Upper Yard pula terdapat instructional poneglyph yang memberi maklumat tentang lokasi historical poneglyph di Golden Belfry. Di Zou dalam Whale Tree tersembunyi satu dari 4 road poneglyph yang menceritakan supaya mengumpul keempat-empat road poneglyph bagi menjejaki Laugh-Tale. Di dalam sebuah bilik di Toto Land, iaitu wilayah Yonko Big Mom, terdapat sebuah road poneglyph, namun salinan dari maklumat road poneglyph tersebut sudah pun berada pada Mugiwara Pirate berkat kecekapan kerja Brook. Di Onigashima, menurut sangkaan Robin dalam chapter 934 muka surat 9,
tempat bermandiriannya Kaido. Terdapat satu lagi road poneglyph 25 tahun yang lalu. Road poneglyph yang keempat berada di Sea Forest di Fishman Island, bersebelahan poneglyph yang mengandungi permohonan maaf Joy Boy. Tapi tak macam mana, lokasi poneglyph tersebut gagal ditemui sampai sekarang. Dan terdapat 5 lagi poneglyph yang telah diperkenalkan kepada kita, tapi kita belum tahu isi kandungan poneglyph tersebut. Yang pertama, di tempat yang tidak diketahui, Nico Robin semasa kecil dulu menjumpai satu poneglyph dalam hutan. Yang kedua dan ketiga berada di bilik harta Totoland milik Big Mom. Yang keempat berada di basement Istana Orochi menurut Brook dalam chapter 934 muka surat 9. Dan yang kelima, di sebuah tempat yang tak diketahui yang ditemui oleh Goldie Roger dalam pengemaraan terakhirnya. Sampai di sini saja dulu perbahasan kali ini. Kepada yang berminat untuk paid review dan features in my support Nakama first section, korang boleh DM IG aku seperti yang tertera di bawah. Jangan lupa untuk kongsikan cadangan dan pandangan korang, dan jom kita bertukar pendapat dalam ruangan komen di bawah. If you are new to my channel and you love the way I present my content, please click on the subscribe button. There is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi